Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk kepada Sains Tingkatan 4, Tema 3 Penerokaan Unsur dalam Alam, Bab 9 Kimia Industri, 9.1 Alloy. Standard pembelajaran, murid boleh 9.1.1 mentakrif dan memberi contoh alloy berdasarkan komposisi unsur dalam alloy. 9.1.2 Menjalankan eksperimen untuk membanding ciri alloy dengan logam tulennya. 9.1.3 Mewajarkan kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Alloy. Banyak benda di sekeliling kita diperbuat daripada alloy. Gambar foto 9.1 menunjukkan beberapa benda yang diperbuat daripada alloy. Jadi kita boleh nampak dekat sini, okey. Aksesori minuman, okey, kemudian duit shilling, okey, contohnya keris, tugu negara, okey, tugu negara yang diperbuat daripada gangsa, okey, dan juga kereta api laju. Okey, apakah alloy? Alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Terdapat beberapa jenis alloy yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti keluli, pewter, gangsa, loyang dan duralumin. Jadual 9.1 menunjukkan komposisi, sifat dan kegunaan alloy-alloy tersebut. Okey, jadi kita boleh lihat dekat sini jadual 9.1. Okey. Yang pertama kita boleh lihat keluli. Okey, komposisinya adalah besi 99%, karbon 1%. Sifatnya adalah keras dan kuat. Kegunaan untuk membina bangunan dan jambatan, okey, membuat badan kenderaan dan landasan kereta api. Yang kedua adalah pewter, okey, yang terdiri daripada timah 96%, kuprum 3% dan antimoni 1%. Sifatnya mempunyai permukaan berkilau dan juga tahan kakisan. Kegunaannya adalah untuk membuat barangan perhiasan seperti bingkai gambar. Yang ketiga adalah gangsa, terdiri daripada kuprum 88% dan timah 12%. Sifatnya adalah keras, tahan kakisan dan mempunyai warna yang menarik. Kegunaannya adalah untuk membuat tugu, ukiran logam, duit shilling, pingat dan sebagainya. Yang keempat adalah loyang. Okey, komposisinya terdiri daripada kuprum 75% dan zinc 25%. Sifatnya adalah kuat, permukaan berkilat, mudah ditempa dan berwarna keemasan. Okey, kegunaannya adalah untuk membuat kunci, tombol pintu, alatan muzik seperti trompet dan sebagainya. Yang kelima adalah duralumin. Terdiri daripada aluminium 95%, kuprum 3%, magnesium 1% dan mangan 1%. Sifat khas duralumin ialah ringan, kuat dan juga tahan kakisan. Kegunaan adalah untuk membuat badan pesawat, kapal terbang dan sebagainya. Mengapakah alloy dihasilkan? Umumnya, kebanyakan logam tulen adalah lembut dan mudah terkakis. Ciri ini tidak sesuai untuk menghasilkan kebanyakan benda di sekeliling kita. Maka, proses pembentukan alloy atau pengaloyan dilakukan untuk membaiki sifat logam tulen. Atom di dalam logam tulen tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Lapisan atom logam tulen mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Jadi kita boleh lihat daripada gambar. Okey, ini adalah susunan atom dalam logam tulen. Okey, tersusun secara rapat dan juga teratur. Apabila dikenakan daya, maka lapisan atom mudah menggelongsor. Apabila satu atau lebih unsur logam atau bukan logam lain dicampurkan ke dalam logam tulen, atom-atom unsur ini menyukarkan penggelongsoran antara lapisan atom logam tulen. Hal ini demikian kerana atom unsur asing mempunyai saiz yang berlainan. Maka, alloy adalah lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tulen. Jadi kita boleh lihat daripada sini, okey, contohnya atom logam tulen adalah lebih kecil,
manakala atom unsur asing adalah lebih besar. Okey, jadi apabila saiz atom unsur asing yang besar ini dia masuk di antara saiz atom logam tulen yang lebih kecil, okey, maka dia mengganggu susunan teratur tadi. Jadi apabila daya dikenakan, lapisan atom logam tulen sukar menggelongsor. Okey, komposisi atau peratus kandungan setiap unsur dalam alloy boleh diubah mengikut kesesuaian penggunaannya. Okey, dia tak fix lah. Okey, maksudnya boleh berubah-ubah mengikut apa yang kita nak gunakan. Terdapat beberapa ciri alloy dan logam tulen yang boleh diuji melalui eksperimen di dalam makmal. Mari kita jalankan eksperimen 9.1 dan eksperimen 9.2. Okey, eksperimen 9.1, tujuan mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dengan logam tulen. Penyataan masalah, adakah alloy lebih keras berbanding dengan logam tulen? Hipotesis, alloy lebih keras berbanding dengan logam tulen. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jenis bongkah, iaitu bongkah kuprum dan juga bongkah gangsa. Okey, pemboleh ubah bergerak balas adalah diameter lekuk. Okey, yang kita akan ukur. Okey, yang dimalakan adalah diameter bola keluli atau ketinggian pemberat atau jisim pemberat. Okey, bahannya adalah bongkah kuprum, bongkah gangsa, pita selofan dan benang. Okey, jadi pelajar jika nak gunakan bongkah kuprum ini, okey, kita mesti gunakan alloy yang mengandungi kuprum juga. Okey, jadi kalau di sini memang bolehlah. Okey, sebab dalam gangsa memang ada kuprum. Okey. Radas bola keluli, pemberat 1 kg, kaki ritot dan pengapit, pembaris dan pembaris meter. Okey, prosedur. Yang pertama, sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 9.3. Okey, jadi kita boleh lihat di sini kaki ritot dekat sini kita letakkan dengan pembaris meter, okey, supaya kita boleh ukur jaraknya. Okey, jarak antara pemberat dan juga bongkah. Okey, kemudian ada benang, okey, untuk ikat pemberat. Okey, kemudian kita ada bola keluli. Okey, bola keluli ni, okey, untuk eksperimen yang pertama kita lekatkan dengan pita selofan pada bongkah kuprum. Okey, untuk kali yang kedua, setelah kita jalankan eksperimen ini 3 kali untuk mendapatkan 3 bacaan, okey, bongkah kuprum ini yang kita tukarkan dengan bongkah gangsa. Okey, yang lain-lain semuanya adalah sama. Jadi bila pemberat ini dijatuhkan, okey, maka bola keluli ini akan membentuk lekuk. Okey, jadi sebab tu kita kena ada pembaris lagi satu untuk kita ukur diameter lekuk yang terbentuk. Okey, nombor 2, gantungkan pemberat 1 kg setinggi 50 cm dari bongkah kuprum. Okey, 3, lepaskan pemberat supaya terhentak ke atas bola keluli yang dilekatkan pada bongkah kuprum. Okey, jadi dekat sini kita boleh guntinglah benang ni. Okey, kita gunting dan biarkan pemberat tu jatuh. Kena gunting pun berhati-hati supaya pemberat ni betul-betul jatuh di atas bola keluli. Okey, perhati dan ukur diameter lekuk yang terbentuk pada permukaan bongkah kuprum menggunakan pembaris. 5. Ulangi langkah 2 hingga 4 sebanyak 2 kali lagi pada permukaan yang berlainan untuk mendapatkan diameter purata lekuk pada bongkah kuprum. Okey, contohnya bila kita buat kat depan, mungkin kita dah boleh buat kat belakang ataupun kita terbalikkan terus bongkah ni. Okey. Nombor 6, ulangi langkah 2 hingga 5 dengan menggantikan bongkah kuprum dengan bongkah gangsa. Okey, jadi keseluruhannya kita buat eksperimen ni 6 kali. Okey, 3 kali dengan bongkah kuprum, 3 kali dengan bongkah gangsa. Okey, ini adalah keputusan, okey, bagi eksperimen 9.1. Okey, contoh keputusan. Okey, bongkah kuprum akan membentuk diameter lekuk yang lebih besar daripada bongkah gangsa. Okey, contoh dekat sini bacaan 1.5 cm, 1.3 cm, 1.4 cm. Kita ambil purata lah 1.4 cm. Okey, gangsa pula 1.1 cm, 1.0 cm, 1.2 cm. Jadi purata dia adalah 1.1. Jadi kita boleh nampaklah gangsa dekat sini dia adalah lebih kuat. Sebab itulah bola keluli itu hanya bentuk membentukkan lekuk yang lebih kecil daripada lekuk yang dibuat oleh
bongkah kupram. Okey, kesimpulan. Adakah hipotesis eksperimen ini diterima? Ya. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Okey, jadi kesimpulan eksperimen ini adalah alloy lebih keras daripada logam tulen. Okey, ataupun gangsa lebih keras daripada kupram. Okey, untuk eksperimen 9.2, tujuan mengkaji perbezaan ketahanan terhadap kakisan antara alloy dengan logam tulen. Penyataan masalah, adakah alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tulen? Hipotesis, alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tulen. Okey, pembeli ubah A dimanipulasikan adalah jenis paku. Okey, jadi dekat dalam eksperimen ini kita menggunakan paku besi dan juga paku keluli. Okey, pembuli ubah bergerak balas kehadiran lapisan perang pada paku iaitu karat. Okey, C dimalakan adalah saiz paku. Okey, jadi kalau kita gunakan saiz paku mesti gunakan saiz yang sama. Okey, jenis larutan iaitu air. Okey, dua-duanya mesti guna air lah. Okey, dan jangka masa eksperimen. Jadi kita lihat kehadiran lapisan perang ni pada masa yang sama. Okey, untuk kedua-dua jenis paku. Okey, bahan dia adalah paku besi, paku keluli dan air. Radasnya adalah tabung uji dan juga rak tabung uji. Okey, prosedur yang pertama, labelkan tabung uji sebagai P dan Q. Masukkan 10 ml air ke dalam tabung uji P dan Q. 3. Masukkan paku besi ke dalam tabung uji P dan paku keluli ke dalam tabung uji Q. Okey, jadi kita boleh lihat pada gambar dekat sini. Okey, radas P dan juga radas Q. Okey, jadi boleh nampak dekat sinilah dia punya isi padu air pun sama. Okey, dan kita juga gunakan jenis larutan yang sama. Okey, keempat, letakkan kedua-dua tabung uji di rak tabung uji di atas meja makmal dan biarkan selama seminggu. Okey, selepas seminggu rekodkan pemerhatian anda. Okey, perhatian di sini ditambah. Okey, pastikan kedua-dua paku digosok dengan kertas pasir sebelum melakukan eksperimen ini untuk membersihkan permukaannya. Okey, sebab kita takut mungkin paku besi ni dah lama dekat kedai ataupun dekat dalam makmal, jadi mungkin dah ada lapisan karat dekat situ. Okey, jadi sebab tu kita perlu gosok kedua-dua paku ini dengan kertas pasir. Okey, keputusan. Okey, jenis paku, paku besi, paku keluli. Okey, kehadiran lapisan perang pada paku, paku besi ada. Okey, paku keluli tiada. Okey, kesimpulan. Adakah hipotesis eksperimen ini diterima? Ya. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Okey, kesimpulannya adalah alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tulennya. Okey, kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Alloy mempunyai kegunaan tertentu berdasarkan ciri-ciri istimewa yang terdapat padanya. Okey, keluli digunakan dalam pembinaan bangunan pencakar langit kerana sifatnya yang keras dan tahan kakisan. Okey, ini adalah gambar foto 9.2 Menara Kembar Petronas. Okey, badan kapal terbang diperbuat daripada duralumin yang ringan dan kuat. Okey, beberapa alatan muzik diperbuat daripada loyang yang berkilat dan juga tahan kakisan. Okey, ini adalah gambar saksofon. Terdapat beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu yang rendah dan dicampurkan untuk membuat alloy superkonduktor. Superkonduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Superkonduktor juga berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superkonduktor terapung apabila diletakkan di atas magnet. Okey, contoh dekat sini gambar foto 9.5 kereta api maglev. Okey, alloy superkonduktor digunakan dalam pembuatan landasan kereta api yang berkuasa tinggi supaya kereta api dapat bergerak secara terapung dan dapat mengelakkan geseran antara landasan dengan badan kereta api. Hal ini membolehkan kereta api ini bergerak dengan sangat laju. Okey, dekat sini pula adalah gambar foto 9.6 mesin pengimejan resonance magnetik MRI.
Okey, alloy superkonduktor seperti niobium titanium dan niobium timah digunakan dalam pembuatan peralatan mesin pengimejan resonans magnetik MRI untuk pengimejan perubatan. Sekian, terima kasih.